Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi wa da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita temu pada petang ini untuk sesi yang terakhir. Dia ingatnya dah lewat dah. Rupa-rupanya memang semua terlewat tadi . Tapi tak apa. Jadi insya-Allah kita akan teruskan bacaan dan juga ta'liq ringkas kitab Fiqh Munakahat karangan Syekh Dr. Basri Ibn Ibrahim Al-Azhari waffaqahullah yang berjudul Fiqh Munakahat ke arah pemantapan keluarga Islam. Jadi kita masuk pada bab yang keempat iaitu berkaitan dengan walimah al-ursi, walimatul urs dan poligami. Baik. Jadi disebutkan di sini setelah akad perkahwinan dilangsungkan, maknanya biasanya majlis walimatul ursi akan diadakan. Jadi perlu kita faham setiap perintah, sama ada perintah itu perintah yang secara jazam atau ghairul jazmi ataupun tanpa perintah wajib atau perintah sunat dalam jadi kita sebelum kita bincangkan tentang walimatul ursi ini, jadi pengarang dah sebut dekat sini tujuan, tujuan untuk memberitahu kepada orang ramai tentang pernikahan yang dilangsungkan bagi mengelakkan tanggapan negatif dan bukan-bukan daripada mereka apabila melihat pasangan terlibat berdua-duaan di jalan raya atau pusat membeli belah dan sebagainya. Jadi ini tujuan walimatul ursi diadakan. A'linu an-nikah, maknanya Nabi SAW perintahkan supaya kita mengiklankan, memasyhurkan, menceritakan, menzahirkan pernikahan. Dia tak boleh kita kata kita kata menikah itu maknanya tidak dizahirkan, tidak dizahirkan. Maknanya tak sampai maksud lah, tak sampai tujuan. Cuma akan dibincangkan nantilah apa kadar minima walimah itu, kenduri itu nak dibuatkan. Baik. Jadi tujuan utama walimatul ursi atau kita kata majlis pernikahan adalah untuk memberitahu kepada orang ramai tentang pernikahan. Jadi supaya terangkat syakwa sangka, tanggapan negatif dan bukan-bukan, ataupun ada orang yang tiba-tiba menikah kan, tak tahu. Dulu dia bertunang dengan orang ni, dia bertunang dengan orang tu, dia bertunang dengan orang ni, putus tunang. Tiba-tiba tengok-tengok keluar dengan pasangan lain. Jadi puncanya kerana tidak tahu, orang tak tahu dia telah menikah. Jadi itu kita kata untuk raf'ul tuhmah, untuk mengangkat tuhmahan ataupun tanggapan yang negatif dan bukan-bukan. Baik. Walau bagaimanapun dalam mengadakan majlis walimah tersebut, ia dituntut melakukannya dalam suasana sederhana, tidak membebankan dan mengikut kemampuan pihak keluarga yang terlibat. Itu kita akan bincangkan nanti. Poligami pula merupakan salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW bagi orang yang berkemampuan untuk berbuat demikian. Namun begitu, satu perkara yang diperingatkan kepada orang yang hendak berpoligami, dia juga perlu meraihkan sunnah dalam melaksanakan tanggungjawab dalam isteri-isteri yang dimilikinya itu. Maknanya kita akan bincangkan nanti penjelasan tentang poligami, at-ta'addud bil azwaj, poligami ini. Baik, kita masuk pada maksud walimatul ursi. Walimah merujuk kepada makanan pengantin yang diambil daripada perkataan al-walam yang bermaksud kumpul. Kerana suami isteri berkumpul pada masa membuat makanan tersebut. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu an, walimah dikaitkan dengan setiap jemputan yang dilakukan untuk meraihkan sesuatu kegembiraan
bersempena sesuatu peristiwa seperti majlis perkahwinan, majlis khitan atau lain-lainnya. Namun walimah digunakan secara mutlak untuk pernikahan. Kalau dalam penggunaan bahasa walimatul ursi ni, walimah ni memang kebiasaannya merujuk kepada pernikahan lah, majlis pernikahan. Manakala untuk majlis lain digunakan perkataan lain. Ini istilah penggunaan dalam bahasa Arab dan juga yang ditakrirkan oleh syariat. Maknanya Nabi SAW datang mengiyakan uruf penggunaan bahasa itu. Maknanya kalau majlis pernikahan memang standard lah panggil walimah kan. Orang tahulah kalau jemputan ke walimah atau walimatul ursi, semua orang tahu, orang Islam faham kenduri kahwin. Tak ada orang dapat jemputan tu walimah, ni kenduri apa ni? Kenduri kesyukuran ke, masuk rumah baru ke, apa tak? Walimah orang tahu faham kahwin lah. Kan? Misalnya untuk jemputan majlis berkhitan dinamakan sebagai i'zar. Ni ada istilah dia. Jemputan kerana kelahiran anak disebut akikah. Kan? Selamat melahirkan anak dinamakan sebagai khurs. Ini semua penggunaan dalam orang Arab guna. Kepulangan orang daripada musafir dinamakan sebagai naqi'ah. Ini kalau orang balik daripada haji kan. Dibuat makan-makan tu sunnah. Jemput ahli keluarga ataupun jiran ataupun sahabat andai, buat makanan sempena kepulangan seseorang daripada musafir ataupun daripada mengerjakan haji ataupun bermusafir. Maka itu kita kata dipanggil naqi'ah. Baik. Memasuki rumah baru sebagai wakirah. Wakirah itu istilah dia. Berlaku sesuatu musibah dikenali sebagai dengan nama wadimah, dan jemputan tanpa sebab dinamakan sebagai jemputan makan biasa atau makdubah. Itu ada juga. Maknanya kalau jemputan saja-saja, kawan kita jemput kita main makan, macam dia jadi macam open house lah. Macam kita buat open house tu, dia masuk dalam kategori walimah ke apa? Tak, makdubah. Maknanya jemputan makanan yang umum. Sebab Nabi SAW galakkan kita untuk buat makan, bagi makan. At'imut ta'am. Bagi makan, buat makan. Baik, hukum mengadakan majlis walimatul ursi. Jika majlis walimah diadakan kerana meraihkan pengantin baru, sebahagian ulama meletakkan hukumnya adalah wajib. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aulim walau bisyatin. Maknanya buatlah walimah meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing. Maknanya aulim, jelaslah penggunaan dari sudut syariat pun Nabi SAW menggunakan istilah merujuk kepada pernikahan, maknanya walimah. Itu menunjukkan Nabi SAW memaksudkan walimah itu memang khusus pada majlis pernikahan. Jadi nama walimah tu, penggunaan walimah, walimatul ursi itu, dia sabit berdasarkan bahasa penggunaan orang Arab dan sabit juga berdasarkan syarak. Maknanya Nabi SAW menggunakan istilah walimah. Kan? Baik. Tapi tak ada masalah kalau kita letak dalam kad jemputan tu majlis sambut menantu ke, majlis pernikahan ke, majlis kenduri kahwin ke, tak ada masalah kalau kita tak letak bahasa Arab pun walimah kan. Katakan tak tahu ke atau terlupa ke atau apa, jadi hukum dia sama saja. Hukum dia sama saja. Baik. Tapi kalau nak nampak kita kata Arab sikit, bubuhlah walimah kan. Nampak Islamik sikit, bubuhlah walimah, sedap sikit. Kan, orang pun boleh tahu, ni walimah. Walimah ni apa benda? Walimah ni maklimah ke apa benda ke? Ada orang tak tahu bahasa Arab kan, dia ingat nama orang walimah ni apa. Tapi secara kebiasaannya orang Islam ni dia dah tahu dah. Semua kalau tak tahu tu kita kata tahu main mana celah mana lah. Itu pelik. Walimah ni dah tahu dah, orang semua dah tahu. Orang Islam dia dah tahu kan, walaupun bukan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa mereka. Baik, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya baik pada masa berada di kampung halaman maupun ketika musafir. Berdasarkan pendapat yang azhar, hukumnya adalah sunat. So kat sini memanglah ada pendapat yang kata mengadakan walimah ni, ada ulama yang kata wajib. Kan? Ada juga yang kata sunat. Baik, berdasarkan hadis riwayat menerusi Fatimah bintu Qais radhiyallahu an,
radhiyallahu anha, laisa fil mali haqqun siwa az-zakah. Tidak ada hak yang perlu diambil daripada harta selain daripada zakat. Maknanya mafhum hadis tersebut, maknanya selain daripada zakat itu tidak ada yang wajib dikeluarkan, termasuklah walimah. Maknanya walimah itu hanya sunat. Itu yang difahami oleh sebahagian ulama yang mengatakan hukum mengadakan walimah, walimatul urs itu adalah sunnah. Sunat maknanya bukan wajib. Baik. Ia merupakan makanan yang tidak khusus untuk orang-orang yang berhajat sahaja sehingga menyerupai majlis korban dan boleh dikiaskan kepada majlis-majlis walimah yang lain. Hadis gesaan mengadakan walimah di atas tertumpu kepada sunat muakkad. Jadi bila kita kata sunat tadi, apa maksud sunat gitu? Kata penulis di sini, kesemua hadis-hadis yang menunjukkan perintah mengadakan atau melakukan majlis walimah ini adalah sunnah muakkadah. Maknanya sunnah muakkadah maknanya sunnah yang sangat digalakkan. Sangat digalakkan, yang dituntut dilakukan. Baik. Boleh tak berlaku ada orang menikah tak buat walimah? Baru saja kita 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, ketika COVID-19 kan, orang paling senang sekali menikah time COVID. Jimat. Jimat macam-macam. Tapi kita kata ya ada. Kalau yang berpandangan kata wajib tu maknanya dia kat situ adalah kita kata kalau dia berpandangan wajib maknanya dia tak buat, maknanya berdosa lah kan. Tapi kalau dia berpandangan dengan sunnah muakkadah atau sunat sahaja, maknanya wajib dah dia buat, tak wajib. Sebahagian ulama kalau kita rujuk dalam fatwa-fatwa ulama time COVID macam baru-baru ni, maknanya menikah tu still ada majlis, tapi majlis kecil lah. Majlis sekadar pada yang dilakukan di rumah dan dijemput sanak saudara yang terdekat saja. Itu pun yang merentah negeri tak boleh time tu kan. Menikah susah tu kan. Kalau pasangan tu tak boleh merentah negeri tu beratlah. Itu susah. Tapi itulah, alhamdulillah Allah Taala permudahkan urusan kita. Allah angkat ujian daripada kita semua. Sekarang ni tak larat kita nak memenuhi jemputan. Time bulan Syawal ni punya banyak. Itu kita kata kan. Baik. Tapi ada hikmahnya kan. Ada hikmahnya. Kadang-kadang kita tengok balik orang-orang yang buat package-package yang melampau-lampau ni, yang sampai hutang-hutang ni, puluh-puluh K nak buat tu sampai membebankan sampai hutang. Kan? Nak menikah tu sampai berhutang puluh-puluh ribu. Itu lari daripada maksud dan tujuan. Tapi ada orang dia balas, dia kata tapi ada orang mampu. Memanglah mampu kan, tapi kita kata dia jadi bila kita tidak dalam masyarakat itu tidak ditegur perbuatan berbangga-bangga dengan kita kata zahir dunia. Dalam Al-Quran pun Allah Taala sebutkan alhaakumut takatsur kan, yakni kathratu al-amwal wa kathratu al-a'rad wa kathratu al-abna wa kathratu al-amwal, yakni perbuatan kamu takthirul amwal, memperbanyakkan harta benda, menzahirkan kemewahan, itu melalaikan kamu daripada ibadat, melalaikan kamu daripada ketaatan. Itu kadang-kadang kita kena peringat juga masyarakat kita ini supaya tidak berlebihan lah. Maknanya jangan normalisasikan nak menikah tu sampai hutang. Nak menikah tu sampai kita kata sampai kena buat pinjaman pun ada, wallahul musta'an. Ada buat pinjaman, ada yang tak mampu, dia malu dengan dia keluarga belah sana minta hantaran sampai tinggi sangat, minta belanja sekian. Ada yang sampai hutang dengan ahlong lah, kan, hutang dengan ceti. Ini kita kata tak diperintahkan oleh syariat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kena ingat mati lah. Ni nak nikah ni, kita nikah ni ibadat. Bukan kita nak berbangga-bangga. Kita kena fikir. Maknanya walimah ini hanya sekadar tujuannya untuk mengiklankan pernikahan. Itu tujuan dia. Kalau sesiapa yang melampaui tujuan asal walimah itu, maknanya dia termasuk dalam golongan yang melampau dalam agama. Ni ramai orang tak sedar benda ni. Orang ingat melampau ekstrim ni, orang ingat ekstremis ni hanya apa?
perang. Kan? Ekstremis ni kalau sebut jihad, ekstremis. Ada janggut tebal sikit, ekstremis. Pakai pakaian yang nampak Islamik sikit, orang tu yang nampak. Ini sebenarnya kita kena faham, ekstrim dalam agama ni, dalam istilah syarak dipanggil al-ghulu. Al-ghulu. Nabi SAW bersabda, iyyakum wal-ghulu fid din. Waspadalah kalian daripada perbuatan melampau dalam agama. Al-ghulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Kerana sesungguhnya telah binasalah golongan sebelum kamu disebabkan sikap ekstrim, sikap melampaui batas dalam agama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah ditanya, wahai Imam, ya Aba Abdillah, ahadha afil ghuluwi hadha fi kulli syai'? Adakah ghulu ini boleh berlaku dalam setiap perkara? Bukan perkara-perkara tertentu saja. Kata Imam Ahmad, boleh berlaku dalam setiap perkara. So maknanya ulama faham, sikap ekstrim ni dia boleh berlaku, boleh tak berlaku dalam walimah? Boleh lah. Dalam pernikahan? Boleh kan? Maknanya kalau dia melampaui batasan, jadi trend. Itu masalahnya. Kadang-kadang trend itu memang melampaui batas. Kita terpaksa cakap pasal apa? Kita kata benda ni kalau kita tak cakap, maksudnya kita termasuk dalam orang yang ghulu dalam agama. Ghulu dalam pengamalan agama ni bukan kata kita kata bab yang tadi saja. Dalam kita kata perbelanjaan. Termasuk dalam membazir, termasuk dalam menghambur-hamburkan harta benda pada perkara yang bukan hak. Untuk berbangga-bangga, kan Allah Ta'ala kecam dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur, termasuk maknanya, ya, kadang-kadang ada orang kan, dia, ini kebiasaan orang. Bila kita kata masyarakat kita ni, bila dia dah set pada minda dia, kalau menikah ni, dia mesti kena grand, mesti kena pelamin kena 10,000, baju kena sekian. Ini semua tak ada, bukan perintah agama. Barang siapa yang mengatakan ini perintah agama, maknanya dia telah berdusta atas nama agama. Dia telah mendakwa sesuatu yang tidak diturunkan hujah. Bahkan dia termasuk dalam golongan yang melampaui batas. Memang kita kata masalah benda ni dia melibatkan kita kata keharusan, kemampuan. Tetapi bila kita tak bagi tahu mana had dia, limit dia. Kita tak kata mesti tak, kita kata tak boleh buat pelamin, tak boleh tu tak boleh. Tak, kita tak kata tak boleh. Cuma kita kena faham tujuan pernikahan tu. Ramai orang dia hanya memfokuskan pada ritual tadi. Kena ada pelamin sekian, kena baju macam ni, kena gini. Sehingga menatijahkan kita kata perkara yang melampaui batas. Sampai tahap kita kata berhutang, sampai tahap membazir, sampai tahap kita kata ada maksud alhaakumut takatsur tadi, maknanya membanding-bandingkan pula. Kan? Sekarang ni dia suka banding-banding pula. Orang ni menikah macam ni, orang ni menikah macam ni. Orang ni menikah macam ni, orang menikah, dibanding pula. Pelamin siapa paling cantik, pelamin siapa, baju siapa paling cantik, baju nikah siapa cantik. Sampai tahap pasangan mana yang paling cantik, isteri siapa paling cantik. Nampak? Dia jadi apa? Berbangga-bangga pula. Dia tak kita kata terlaksana tujuan syariat tu. Sedangkan pernikahan ni ibadah. Nampak? Cuma kita kena ingatkanlah, bukan kata tak boleh pakai cantik, bukan kata tak boleh buat pelamin, boleh, tapi jangan kita kata melampaui batas. Itu mana jangan melampaui batas. Sehingga dia macam ni. Kalau orang yang kita kata normalisasi itu dibiasakan, di perkara yang melampau ni dinormalisasikan. Kan? Jadi tidak ada orang yang bagi peringatan. Tak ada orang yang bagi tambih yang betul-betul kita kata mengingatkan. Kita kata kena ada orang yang bagi ingatan. Sebab tu nanti pengarang dia akan sebut juga dalam ni. Contoh-contoh perkara yang tak sepatutnya kita lakukan dalam majlis perkahwinan. Baik, walimah yang paling minimum sekali bagi yang mampu ialah menyembelih seekor kambing. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih seekor kambing untuk majlis walimah Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Untuk mengadakan majlis walimah sebenarnya cukup dengan apa sahaja yang boleh diambil manfaat.
Kerana Nabi SAW pernah mengadakan majlis walimah untuk Safiyah. Sufiyah ni rasanya Safiyah lah. Kena betulkan tu. Untuk Safiyah radhiyallahu anha, Safiyah bintu Huyai ibn al-Akhta', isteri Nabi. Diadakan majlis walimah untuk Safiyah radhiyallahu anha dengan bubur dan kurma sahaja. Maknanya yang dalam hadis tu kita kata aulim walau bisyah, kita nak kata mesti kena dengan kambing pun tak, bukan tepat 100% lah. Maknanya dia minimum bagi orang yang mampu atau orang yang kaya lah. Sebab kambing ni kita kata sekarang pun berapa? 1,000 kan nilai kambing. 1,000 kan sekarang ni kambing yang kita kata yang apa elok. Baik, tetapi ada juga riwayat yang menyebutkan Nabi SAW mengadakan majlis walimah dengan perkara yang lagi murah ataupun lagi simple daripada kambing. Antaranya bubur harisah, ataupun dipanggil juga bubur ataupun disebut sebagai harisah ataupun sawiq, campuran gandum dengan kurma. Maknanya perkara yang simple. Boleh tak buat walimah dengan nasi lemak? Harus. Kalau dia mampu buat nasi lemak, mampu jamu orang nasi lemak, kalau itulah kemampuan dia. Tapi kalau dia mampu dia buatlah yang terbaik. Yang terbaik contohnya Nabi SAW bagi tahu aulim walau bisyah. Sebab Nabi kata itu dekat siapa? Abdul Rahman bin Auf. Sebab urut hadis tu Nabi tujukan pada siapa? Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf ni siapa? Jutawan. Sahabat Nabi yang kaya. Seorang kaya minimum seekor kambing. Nak buat unta pun boleh kalau dia kaya kan. Kalau nak jemput ramai, nak buat lembu pun boleh, tak ada masalah. So dia bergantung kepada uruf lah, pada kemampuan. So sebab itu dalam hadis lain Nabi SAW buat dengan perkara yang lebih simple daripada kambing. Kan? Katakan kita kata memang tak mampu. Kan? Memang kita tak mampu. Jadi buat apa? Orang dulu-dulu mereka buat apa? Mereka sembelih juga lembu ke, kan? Tapi mereka buat contoh gulai, kari gulai tu dia tambah dengan apa? Dia nak bagi banyak dia lauk sikit, dia tambah dengan apa? Umbut pisang kan. Tambah keladi dia itu kan. Nak bagi banyak lauk tu kan. Itu contohlah. Kalau kita sekarang ni tak tahulah, sekarang ni semua pakai orang panggil catering je kan. So catering tu kita kata banyak pilihan lauk. Itu tak ada masalah. Itu uruf. Tak ada masalah. Yang penting jangan melampaui batas, jangan membazir, jangan kita kata apa? Jangan kita kata menyusahkan. Itu saja. Baik. Adakah mana perempuan ditanggung oleh wali dia masa Bismillah. buat walimah? Ya, ditanggung oleh wali. Harus saja untuk dia, maknanya apa, untuk orang panggil apa? Untuk pasangan belah suami itu untuk apa? Bantu dari sudut itu atas dasar budi bicara. Memang di setengah tempat, di setengah negeri masih lagi diamalkan. Macam di Pantai Timur, Bilah Kelantan, Terengganu, kalau sebahagian masih lagi diamalkan. Memang majlis walimah sebelah perempuan tu memang wali dia tanggung. Dia tak minta 1 sen pun duit daripada panggil pengantin lelaki. Tu kalau nak mudah tu nak mudah cari pasangan belah sana. Kalau yang lelaki lah. Kalau yang belah-belah ni tak tahulah mana pun tak pasti, dia punya uruf dia tu berbeza-beza. Tapi ala kulli hal dia balik pada ni lah, kita kata uruf, budi bicara juga dan sebagainya kan. Baik. Hukum memenuhi undangan dan jemputan majlis walimah, walimatul ursi. Memenuhi jemputan majlis walimatul ursi atau walimah bersempena perkahwinan adalah wajib berdasarkan pendapat yang kuat, yang rajah. So ini yang dipilih oleh muallif. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syarrut ta'ami ta'amul walimati yud'a lahal aghniya'u wa yutrakul fuqara'u wa man taraka ad-da'wata faqad 'asa Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Orang-orang yang kaya dijemput, manakala orang miskin ditinggalkan tidak dijemput. Sesiapa yang enggan memenuhi jemputan, sesungguhnya dia telah menderhaka kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya tanpa sebab. Tanpa sebab. Yang dia tak hantar personal kan. Dia hantar grup.
maknanya kadang-kadang orang yang dijemput itu tidak perasan. Sebab banyak sangat. Terlepas kadang-kadang, betul. Maknanya dia tak dikira sebagai bermaksiat. Dia tak dikira sebagai, kita kata, menolak jemputan itu dengan sengaja. Dia termasuk dalam, kita kata, perkara yang dia ada keuzuran lah. Dia bukan sengaja. Kan? Kadang-kadang tu sekarang ni sebab itulah macam kata-katakan, dia hantar guna WhatsApp dan sebagainya, tidak, kita kata, agak kadang-kadang tu ada orang tak terlepas pandang. Banyak grup WhatsApp pun banyak. Kan? Tak diperkenalkan. Betul. Itu kita kata tak wajib lah. Maksudnya kita tak tahu siapa dia. Itu kita kata adab kita menjemput pun kena bagi tahu lah. Kan? Saya nama sekian-sekian, sebab mungkinlah ada orang tu dia telefon dia rosak ke, terlupa nak save number ke, tertukar kan, dia tukar telefon dia, kemudian ada orang tu mungkin dia dah save, kawan dia sendiri dia save dia tak save number, lepas tu naik number, kita kata tak naik nama, kadang-kadang boleh berlaku tak perasan. Jadi kita orang yang buat jemputan ni, kita kena jemput tu maknanya dengan betul-betul lah. Spesifik. Maknanya bagi tahu. Kan? Kalau perlu email kan, email kalau perlu. Tapi itulah orang sekarang ni dia nak cepat kan. Cepat sebenarnya. Baik. Memenuhi jemputan walimah yang bukan walimatul ursi adalah sunat saja. Dia yang sini ulama bahaskan yang kata wajib ni walimatul ursi. Wajib, Baik, memakan makanan yang dihidangkan dalam majlis walimatul ursi yang wajib dilakukan oleh orang yang dijemput ialah menghadiri majlis walimah dan tidak wajib memakan makanan yang dihidangkan dalam majlis tersebut. Jika mahu dia boleh makan, dan jika mahu juga dia boleh meninggalkan makanan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib, fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka." Apabila salah seorang daripada anda dijemput untuk menghadiri walimah, hendaklah menerima jemputan tersebut. Jika mahu beliau boleh makan, dan jika mahu juga beliau boleh meninggalkan makan. Jika pihak yang dijemput sedang berpuasa, wajib juga memenuhi jemputan tersebut, tetapi tidak perlu berbuka. Sebaliknya, hendaklah meraihkan majlis orang yang mengadakan walimah tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli, wa in kana muftiran falyat'am." Apabila salah seorang daripada anda dijemput ke majlis walimah, hendaklah menerima jemputan tersebut. Jika sedang berpuasa, hendaklah berdoa untuk orang yang menjemput itu. Itu maksud falyusalli ay falyad'u lahu. Jika ingin berbuka, boleh makan. Ini semua keharusan dia. Maknanya dia boleh, sama ada kalau dia macam tadi yang first tadi, kalau dia datang, katakan dia contohnya ada orang dia tak makan, contoh kambing, contoh. Ada orang yang tak makan kambing. Ataupun orang tu masak, contohnya makanan yang dia tak boleh makan. Contoh. Kan? Contoh orang ada gout. Tiba-tiba walimah tu tak buat kambing, dia buat apa? Seafood. Dia pun terkejut. Kambing, daging pun dia tak boleh makan kan. Kalau dia buat seafood lagi lah. Contohlah. Tak ada lah orang buat yang tu kan. Tapi ada orang dia tawakal je lah kan, makan je lah kan. Ini rezeki dia Allah, bismillah, makan. Tapi katakan ada orang yang dia pergi, tapi dia tak mau makan, boleh tak? Tak ada masalah, harus. Tapi apa yang dia dah dapat, dia menyahut jemputan tu, kira dia dah dapat pahala. Kira dia dah melaksanakan tanggungjawab dia. Katakan ada orang sakit ke apa ke, ataupun dia tak boleh makan something yang dihidangkan. Dia pergi, dia boleh untuk tidak makan. Tapi kalau orang yang tak ada sebab, ataupun sebahagian ulama kata kalau dia tak makan tu boleh menyebabkan hati tuan rumah kira macam kecil hati dan sebagainya, maka dia tak ada apa-apa sebab, makanlah. Sakit pun tak, sihat saja makanlah. Kenapa tak mau makan pula? Dah orang panggil walimah kan, makanlah. Itu maksud dia. Bukan maknanya mesti dia maknanya dia tak perlu makan dan sebagainya. Kalau dia berpuasa, maknanya dia boleh pilih. Kalau dia berpuasa, kata sebahagian ulama, kalau dia puasa wajib, puasa qada contohnya, katakan waktu dia dijemput tu hari Sabtu misalnya, ataupun hari yang tertentu, yang hari itu dia puasa qada contoh, puasa ganti. Kalau ikut fuqaha Syafi'iyah tak boleh, dia tak boleh buka. Kalau dia buat puasa qada, sebab puasa qada ni hukumnya wajib, dia tak boleh buka. Maknanya dia kena puasa. Tapi dia pergi jugalah.
Tunjuk muka tak apa. Dia kata saya puasa ni, puasa bukan puasa sunat. Saya puasa qada. Jadi minta maaf lah saya tak boleh makan. Saya datang je. Tuan rumah pun kata tak apa, nanti saya saya tapau. Ni buka puasa. Alhamdulillah dapat rezeki buka puasa. Maknanya kita bagi tahulah, janganlah kita senyap je pergi tak makan lepas tu belah kan. Bagi tahu supaya dia tuan rumah tu rasa apa? Oh, ini rupanya tak kecil hatilah kita kata. Ni dia mari-mari, aku nampak kawan aku tadi mari tapi dia belah macam tu je, apa kena kawan aku ni? Kan? Jadi kita pergi tu jumpa lah kan, bagi tahu dekat dia saya puasa kan. Tapi saya datang juga. Tak apa, tak ada masalah. Kan? Kalau dia nak buka puasa sunat, kata ulama harus boleh. Contoh ada baki lagi bulan Syawal, dia tengah lagi bulan puasa 6. Lepas tu kawan dia jemput walimah, kemudian dia ada lagi berbaki beberapa hari lagi. So dia pun tengok-tengok, dia congak-congak, dia kata aku sempat lagi kalau aku buka puasa ni, aku sempat lagi catch up, aku sempat lagi untuk sambung puasa ni, ganti pada hari lain sempat lagi insya-Allah. Dia pun buka puasa, maka itu juga harus. Tu puasa sunat lah. Jadi kita kena faham. Baik. Sebab itu Syekh kata kat sini, walau bagaimanapun jika puasa yang sedang dilakukan itu adalah puasa sunat dan meninggalkan makan akan menyebabkan tuan rumah yang menjemput berasa tidak selesa berbuka lebih baik daripada menyempurnakan puasa, meskipun masanya sudah berada pada waktu petang, dengan tujuan mengambil hati tuan rumah yang menjemput dan melahirkan kegembiraan kepadanya. Tetapi jika dengan tidak memakan makanan yang dihidangkan dalam majlis tersebut tidak menimbulkan rasa kecil hati kepada tuan rumah, meneruskan puasa lebih afdal. Contohnya macam kawan kita tu, dia daftar dah. Dia ni memang dia ni kaki puasa. Aku tak boleh nak kata apa. Dia ni memang kuat puasa. Jadi aku jemput dia ni, aku tahu dia ni puasa. Contoh. Dia pun tak ada masalah. Tapi kalau yang tak tahu tu kita kena bagi tahulah. Ataupun kalau puasa sunat ke apa tadi kita buka saja. Tidak makruh kiranya orang yang dijemput itu mengatakan saya berpuasa. Ini sebahagian ulama kata kalau kita sebut kat dia kan, ini shaim, aku puasa hari ni, aku tak boleh makan, tak ada masalah. Tidak jadi masalah. Baik. Adab memakan makanan dalam majlis walimah. Ketika menghadapi hidangan makanan tetamu, hendaklah memakan apa sahaja yang dihidangkan sekalipun tidak dipersilakan secara rasmi oleh tuan rumah. Kerana berpada dengan uruf yang diamalkan oleh masyarakat yang kebiasaannya makan apa sahaja yang dihidangkan tanpa perlu dipersilakan secara rasmi oleh tuan rumah untuk memakannya. Walau bagaimanapun, tuan rumah disunatkan melafazkan keizinan kepada para tetamu untuk memakan jamuan. Tetamu tidak boleh berbuat sembarangan terhadap makanan yang dihidangkan kecuali makan sahaja. Contohnya maknanya kena bergantung pada uruf lah. Contohnya macam ada orang buat catering kan, dia memang dah bajet siap-siap dah sekian-sekian tu, kita kena ikut lah. Maknanya kalau ada orang tolong cedok kan, tolong bubuh tu, kita ikut je lah, follow lah. Tak perlulah kita kata, tak mau aku nak ambil sendiri. Nak tambah banyak apa semua kan. Tak apa. Kalau kita kata kita kena ikut keadaan lah. Kita kena ikut keadaan. Kalau tuan rumah tu maknanya pihak catering tu bagi untuk tambah ke apa, kita kata tak apa, tambah. Ingat orang belakang kau lah, kadang-kadang tu ada orang pernah jadi di majlis walimah ataupun majlis ni, orang tengah baru makan. Bismillah. Orang ramai tu hamba Allah ni, dia ambil bungkus bawa balik terus. Dia tak fikir pun makanan ni cukup dah untuk orang yang tengah makan ni. Dia bawa balik tu Bungkus bungkus tu. dulu. Itu kita kata antara akhlak yang mazmumah, akhlak yang tercela adalah perbuatan kita kata tidak mementingkan perbuatan mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain. Sedangkan dalam Islam kita ada satu akhlak yang ulama sebut al-ithar. Al-ithar maknanya kita melebihkan orang lain berbanding diri kita, kepentingan diri kita. Kan? Apa sangat kita ni nak kejar makanan tu, tak kebulu pun kalau kita makan sikit, kita boleh makan lagi lain kali, kita boleh makan kat tempat lain, kita boleh. Kenapa kita bersikap macam tu kan? Kadang-kadang memang ni dulu-dulu anda ingat lagi waktu dekat kampung-kampung pun pernah berlaku. Banyak orang cerita datang kan mentang-mentang dia tu adik-beradik dan sebagainya, dia main, dia bawa bekas, bawa mangkuk lah, bawa tupperware lah, bawa. Dia ingat macam ni adik-beradik. Ataupun kadang-kadang tu ada yang setengah tu dia bersikap macam kita kata kadang-kadang yang dulu style gotong royong kan, bukan catering lagi. Jadi dia kata aku ada hak pasal aku masak tadi. Dia aku ada hak pasal aku tolong masak, aku tolong ini. Itu tak boleh. Itu bukan akhlak yang mahmudah. Itu akhlak yang mazmumah. Jadi kita kena perkara ini dia kata berpunca daripada sikap lah. Sikap
individu, keluarga itu sendiri tak dididik dengan adab-adab yang mulia. Maknanya antaranya adalah kita tak boleh pentingkan diri sendiri. Itu ya. Penting. Common sense lah sebenarnya. Tapi Benda kalau ni. daripada awal memang tuan rumah offer lain lah. Lain cerita kalau tuan rumah bagi keizinan. Dia kata, tak apa ni. Lauk ni kita boleh top up lagi nanti. Kita boleh call lagi, boleh top up lagi. Ada banyak. Kita ambil lah, bawa lah. Dia telefon tu bawa apa. Suruh bawa bekas ke apa semua untuk tapau dan sebagainya. Boleh, kita pun ikutlah, tak apa. Tetapi kalau tak ada keizinan, tak boleh. Tak boleh. Jadi kita takut kita ambil hak orang lain. Ada orang datang lewat-lewat kan, keluarga yang daripada jauh dan sebagainya datang lewat-lewat, tengok-tengok dia makan apa tulang je. Ayam tu tulang je kan. Kesian. Nayalah kat orang yang belakang-belakang. So kita yang pergi awal-awal ni kita berpada-pada lah makan. Selalunya kalau kita nak pergi nak makan puas-puas ni pergi lewat-lewat. Betul ke betul ha? Nak makan puas-puas ni pergi lewat-lewat ke pergi awal-awal? Pergi awal-awal tu kita tak sanggup nak makan banyak, betul tak? Kalau kita ni jenis orang panggil ada hati dan perasaan. Kita bayangkan kita pergi awal, kita makan banyak. Katakanlah tuan rumah kata tak apa makan je. Tapi kita pun tak sampai hati, betul tak? Sebab kalau kita tengok keadaan, kita takut, kita bimbang. Orang yang datang ke lewat ni akan dapat kurang daripada apa yang kita dah makan hak mereka dan sebagainya. Itu sebenarnya kita kena fikirkan jugalah. Kan? Maknanya kita tak boleh lah pentingkan diri. Kan? Makan kita kata boleh makan kat tempat lain ni. Walimah ni sekadar kita, tujuan memanglah kita nak makan. Tapi makan tu kena berpada-pada juga. Maknanya kita kena ikut uruf. Keadaan. Maknanya tuan rumah tu jemput berapa banyak dan sebagainya. Kita kena tengoklah. Maknanya ikut flow kita kata the rule. Maknanya undang-undang ataupun ketetapan yang ditetapkan oleh tuan rumah. Maknanya kita ikut had situ. Dipanggil uruf lah. Berdasarkan uruf. So dalam syariat ni dia tak tetapkanlah kena buat banyak mana, kena buat lauk apa, kena apa. Semua tu bergantung pada uruf setempat. Kebiasaan. Baik. Itu disebutkan oleh Syekh ni kat sini. Dia kata di mana tadi? Boleh mengambil makanan tersebut jika diketahui tuan rumah merestuinya sahaja. Sama juga kalau kita pergi kenduri walimah ni. Kalau kata ada lauk tu tak kena dengan selera kita, janganlah kita condemn di hadapan orang ataupun di depan tuan rumah ke apa. Lauk hang ni tak sedap lah, apalah, apa ni benda ni tak masin lah benda kan. Kecuali kalau dia memang orang panggil memang tuan rumah tu lantik dia sebagai orang panggil apa, sebagai pengkomen atau orang yang kritik makanan, tester, itu lain ceritalah. Tapi orang kita ni kalau kita pergi tu adalah kata mungkinlah tak kena dengan selera kita ke apa ni, kita jangan kritik depan tu lah. Jangan. Maknanya memang ada dalam hadis pun Nabi SAW tidak, kalau ada makanan yang Nabi tak suka, Nabi tak akan cela makanan tu. Sunnah. Maknanya kalau tak suka kita tinggalkan. Tak payah ambil. Jangan kita mencela pula makanan tu. Dia kata apa benda ni? Acar ni aku tak pernah tengok acar seburuk ini. Dia pergi dia pergi cela pula makanan, tak boleh. Kadang-kadang ada orang kan, dia orang panggil dia frust pasal dia pun buat catering. Kawan dia tak jemput dia catering. Kawan dia jemput orang lain. Kemudian dia pergi tu dia buat kacau. Buat kacau ni maknanya dia pergi tu dia kata benda-benda yang tak baik dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang berlaku juga. Kalau dulu-dulu kita pernah dengar cerita kan, kalau belah-belah utara, belah-belah ni apa orang panggil orang buat khianat kan. Buat khianat, masuk dah tengah-tengah kenduri tu masuk benda-benda yang tak bagus. Benda-benda ataupun ada orang kata masak tu dia saja. Bagi tak masak dan sebagainya tu. Lepas tu mai pula tok bomoh apa semua ni duk kata buat kena sihir lah, santau apa semua pula. Mai tambah perisa. Sebab kita kata benda ni berpunca daripada dengki dan sebagainya. Sebab itu dalam syariat, dalam sunnah Nabi kita SAW dah ajar cantik lah. Kalau kita tak suka makanan tu maknanya apa? Senyap. Maknanya tak payah ambil. Tak payah makan. Kan? Dan tak payah kita condemn dan sebagainya. Masuk membazir tak kalau contoh kita dah ambil benda tak dengan kita kan, tapi kita biarkan. Tak, maknanya kalau sebab dalam hadis Nabi SAW maknanya kalau benda tu maknanya kita kata ada perkara yang kita kata kalau kita mampu untuk makan juga, maka tak masalah kita makan. Tapi kalau kata memang tak boleh. Tak boleh kan, memang tak boleh. Jadi nak buat apa? Takkan nak paksa sampai muntah kot. Kesian naya orang kita muntah kat situ pula kan, ataupun maknanya memudaratkan.
Maknanya maknanya kalau tak apa kita kata belum lagi kita ambil, itu lebih baik kita tolaklah. Kalau dah ambil itu maknanya tawakal ala Allah lah. Itu supaya nak elakkan daripada pembaziran. Tapi kalau tak mampu juga, maknanya nak buat macam mana? Kita tinggalkan. Mungkin ada orang lain yang akan ambil dan sebagainya, kita tak sentuh lagi, ataupun sentuh sedikit saja. Wallahu taala a'lam. Baik. Dikatakan sini lagi disunatkan kepada tetamu mendoakan tuan rumah setelah selesai makan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Anas radhiyallahu anhu menjelaskan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah fajaa bi khubzin wa zaitin فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. Nabi SAW memenuhi jemputan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an. Sa'ad bin Ubadah menghidangkan Nabi SAW dengan roti dan minyak, dan baginda SAW makan makanan dalam hidangan tersebut. Kemudian Nabi SAW bersabda, orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di sisi anda, orang-orang yang baik memakan makanan anda, dan para malaikat terpilih berselawat untuk anda. Ini salah satu lafaz doa yang sebahagian ulama istinbat daripada hadis ini, mengatakan ini boleh kita ucapkan. Maknanya dengan lafaz ini ataupun dengan lafaz yang lain. Ini macam ini maknanya ini kita kata adalah doa yang lebih tepatnya, dia adalah doa yang daripada Nabi SAW khusus kepada Sa'ad bin Ubadah. Wanita yang menjemput wanita hukumnya satu sahaja. Jika wanita menjemput seorang lelaki atau beberapa orang lelaki, wajib memenuhi jemputan tersebut jika tidak melibatkan berkhalwat yang diharamkan. Ini maknanya apa? Jika wanita menjemput seorang lelaki atau beberapa orang lelaki, wajib memenuhi jemputan tersebut jika tidak melibatkan orang. Maksudnya kalau contoh majlis tu melibatkan wanita sahaja, dia jemput seorang lelaki. Lelaki jemputan dia seorang je lelaki, yang lain tu wanita, perempuan. Dia tak tahu macam mana ni. Mungkin takkan kita nak kata nikah apa LGBT kot kan? Na'udzubillah lah. Tak. Maknanya di sini wanita yang menjemput wanita hukumnya satu. Jika wanita menjemput seorang lelaki atau beberapa orang lelaki, wajib memenuhi jemputan tersebut. Jika tidak, mereka maknanya di sini tuan rumah tu adalah perempuan lah. Maknanya dia nak nikahkan anak dia dan sebagainya, tuan rumah tu perempuan. Maknanya suami dia tak ada atau sebagainya. Maknanya haruslah untuk pergi dengan syarat tidak berlaku khalwat lah. Maknanya ada, kita kata majlis itu bukanlah majlis yang hanya khusus untuk wanita saja. Maknanya ada orang lelaki pun datang, orang perempuan datang, diasingkan. Baik. Syarat-syarat memenuhi undangan majlis walimatil ursi, memenuhi jemputan sama ada wajib maupun sunat, terikat dengan beberapa syarat. Iaitu yang pertama, jemputan berbentuk umum, melibatkan kesemua kaum keluarga, jiran keluarga jiran, pekerja baik golongan kaya maupun golongan miskin. Tidak boleh mengkhususkan satu golongan dan mengabaikan satu golongan yang lain, atau mengkhususkannya hanya kepada orang-orang kaya tetapi meminggirkan orang-orang fakir. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebelum ini. Maknanya harus jemputan itu secara umum lah. Baik, secara umum maknanya bukan kita khususkan pada orang kaya saja ataupun golongan VIP sahaja dan sebagainya. Tak boleh. Yang kedua, jemputan dilakukan sendiri atau dilakukan oleh wakil. Sebaliknya, jika jemputan dilakukan secara umum dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada sesiapa yang ingin menghadirinya, memenuhi jemputan sebegitu rupa tidak wajib dan juga tidak sunat. Maknanya kalau jemputan itu secara umum, macam contoh tadi, macam dalam grup WhatsApp tadi, so dia tak sebut nama siapa yang dia jemput, dia hanya jemput, dia kata dalam grup WhatsApp ni. So kat sini dia jadi tidak wajib. Tidak juga sunat. Maknanya harus. Tapi kalau ada nama kita spesifik, maknanya dia jadi wajib ataupun sunat. Tapi kalau macam tadi, kes tadi kan, dia hantar tu kita tak tahu nama dia, ataupun dia hantar dalam grup WhatsApp ramai, dia pun tak spesifik nama siapa, semua, dia kata semua, maknanya kita ada keuzuran, maknanya untuk kita tak pergi. Tak ada masalah. Maknanya, ialah maksudnya di situ, bila nama kita tak disebut tu, kita fahamlah keberadaan kita itu tidaklah memberi apa-apa kesan. Maknanya kita bukanlah orang penting bagi dia lah. Kalau kita hadir atau tak hadir, tak memberi apa-apa kesan. Cuma kalau kita hadir tu bagus, tak ada masalah, dia pun mungkin boleh kenal kita, adalah hikmah-hikmah yang lain. Tapi kalau kita tak pergi pun tak jadi masalah, sebab jemputan tu secara umum. Baik. Tapi kalau dia dah WhatsApp kita private message, kita tak pergi dan kita pun tak reply apa-apa. Sengaja. Dah tahu dah. Ni dah tahu kan. Sengaja tak boleh lah.
Maknanya berdosa. Sengaja maknanya saja tak reply. Berdosa. Tapi ataupun kita tak lah rumah dia ni jamu goreng pisang je lah. Lepas tu kita tak pergi. Maknanya tak fair, dia ni keriput. Mana Jadi kat situ kita kena tengok apa pada apa orang panggil hukum jemputan tu. Mana tak, dia bukan kira pada apa yang dia jamu dan sebagainya. Kita kena betulkan lah. Bukan maknanya ya kita pergi. Memanglah kadang-kadang tu ada orang yang maknanya tak, kita kata tidak memenuhi kriteria yang kita pernah. Kita mungkin pernah pergi kenduri orang kaya-kaya dan sebagainya. Tiba-tiba kawan tu dia boleh buat goreng pisang, kedekut. Kita mungkinlah kita anggap kedekut, tapi dia mungkin mampu hal tu saja. Kita maknanya tidak menggugurkan kewajipan. Maknanya tidak menggugurkan kewajipan kita untuk menghadiri majlis walimah itu, walaupun perkara tu kita tak suka. Sama ada tak menggugurkan apa perintah wajib atau perintah sunat tadilah. Maknanya apa? Kena pergi jugalah. Kalau dia dah mesej kita selepas pergi je lah tengok. Tak apalah kita makan goreng pisang pun. ada muzik Ustaz, benda-benda yang tidak syar'i. Benda-benda yang mungkar harus, bahkan sebahagian ulama kata wajib untuk tidak pergi. Maknanya ditinggalkan. Maknanya tidak berdosa dan dianggap sebagai perkara yang kita kata tak wajib untuk dihadiri. Maknanya walimah yang tak wajib. Baik, kita akan tengok nanti. Jemputan dibuat bukan kerana takut. Misalnya orang yang diundang adalah orang yang zalim, pembantu-pembantu atau hakim yang zalim dan sebagainya. Pihak yang menjemput juga tidak menginginkan pangkat atau kedudukan daripada orang yang diundang, atau agar yang diundang menolongnya untuk mendapatkan kebatilan yang dicarinya. Sebaliknya, undangan dibuat untuk merapatkan hubungan kasih sayang. Jangan ada udang di sebalik mi, udang di sebalik batu. Maknanya dia jemput orang tu, jemput orang ni kerana nak projek contohnya. Dijemput kan. Jemput Datuk Seri ni, Datuk Seri tu, jemput ni kerana dia kata ada projek tertentu sekian. Itu kita kata dah lari daripada tujuan. Macam tu kalau contoh setiap orang kita buat walimah. Tapi pokok utama dia nak dapatkan duit teruk daripada orang. Bagi kita pula kena prepare duit. Dan apa tu dia macam kita Sampui. Nak bagi tak nak bagi. Dia rumah dia ni bagi kena bagi ya. Dia macam Dia jadi budaya lah kan. budaya tu. Maknanya mengharapkan duit tu. Sebab tu dapat Sampul. Datuk Seri ke kena yang Ya. Itu sebenarnya adalah budaya yang bukan datang daripada Islam. Maknanya kita dah buat makanan, maknanya kita mengharapkan orang bayar. Baik kita pergi berniaga. Betul tak? Baik kita buat berniaga, buka kedai makan. Settle. Sekarang ni kau buat walimah. Walimah ni apa maksud dia? Makdubah. Walimah ni maknanya kita buat makanan untuk kita bagi orang makan. Jemput orang makan. Kita bukan berniaga. So jangan jadikan walimah kita tu sebagai perniagaan. Tanpa kita kata secara tidak langsung. Dengan kita kata helah. Tu dia jemput orang-orang yang tu kan. Untuk apa? Tujuan-tujuan tertentu tak dibenarkan. Ini tak boleh lah. Itu kena betulkan. Maksudnya kebiasaan orang-orang kita ni, yalah mungkin kita kata kalau orang tu nak bagilah, kita terima je lah. Tapi janganlah kita seakan-akan menetapkan ataupun orang tak bagi kita pergi cakap belakang pula, dia ni kedekut ni. Taklah, kau pasal kau dah jemput untuk orang makan. Bukan kau berniaga. Kita faham kan? Tu kita kata masalah masyarakat yang terjebak dalam perkara-perkara yang macam ni, puncanya adalah kadang-kadang kerana tidak dapat membezakan antara ibadat dan adat. Dia campur aduk kan. Dia jadi kan sekarang ni macam-macam. Kita kata nak apa, kita kata sampai orang pergi haji depan Kaabah pun boleh berniaga, betul tak? Apatah lagi setakat buat walimah dibuat berniaga time walimah ni. Wallahul musta'an. Zaman kita ni memang zaman pelik lah. Zaman orang kita kata ramai orang dia tak mau beramal dengan amalan yang kita kata yang ditunjukkan oleh syariat. Mereka lebih suka kepada kebiasaan adat, kebiasaan apa kita kata orang ramai buat macam tu, dia pun buat. Wallahul musta'an. Baik, sebab tu dikatakan sini sebaliknya undangan dibuat untuk merapatkan hubungan kasih sayang. Undangan pasal kita nak pahala. At'imut ta'am, Nabi suruh buat makanan. Untuk kita nak masuk syurga, kita bagi makan kat orang, kita buat bagi orang happy. Kemudian kita nak bagi tahu tentang kita bertambahnya family kita, keluarga kita, kemudian kita nak eratkan silaturahim. Sesama keluarga, bukan tujuannya untuk memberat-beratkan ataupun untuk kita kata tujuan-tujuan yang lari daripada tujuan asal walimah itu. Jemputan tidak menyebabkan orang lain terganggu kerana kehadiran seseorang.
kerana orang tersebut tidak layak duduk bersama dengan tetamu undangan yang lain. Jika orang seperti itu ada pada jemputan lain, boleh tidak hadir ke majlis walimatil urus tersebut. Misalnya, mengundang orang yang rendah akhlak bersama dengan tetamu undangan lain yang terhormat. Yang dimaksudkan dengan orang-orang yang rendah akhlak ialah orang-orang yang terkenal dengan kejahatannya, fasik. Orang yang mulut celupa, ejen-ejen orang yang zalim, hakim-hakim yang menerima sorokan dan lain-lain. Termasuklah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kita tahu mereka yang menzahirkan maksiat, mereka yang kita kata orang-orang yang macam tadilah mulut celupa, ataupun kaki apa lagi sekarang ni, ataupun cyber troopers ke kan. Ada cyber troopers pergi, ataupun orang yang kaki viral, dia suka buat dia suka buat cerita, buat konten yang tak bagus dan sebagainya, atau buat prank ke apa ke, jangan jemput orang macam ni, jangan jemput. Lagi rosak majlis, ataupun boleh menimbulkan fitnah kan. Boleh orang yang jenis yang tak berakhlak ataupun yang rendah akhlak ni, termasuk juga orang yang kita kata macam zaman sekarang ni lah. Kita kata gambar tu cerita lain, konteks dia lain, dia pergi upload dekat media sosial dengan cerita lain. Itu kita maknanya hati-hatilah orang yang kita nak jemput ni. Jangan jemputlah orang-orang yang kita kata yang tidak tahu menghormati majlis, ataupun boleh kata muallif ni, penulis ni, dia kata kalau boleh mengganggu, kan, yang menyebabkan orang lain terganggu. Boleh juga panggil orang yang mulut celupa ke, ataupun kita kata orang-orang yang rendah akhlak, ataupun orang yang tak berapa betul ke kan. Macam itulah kita kata, dan seangkatan dengannya. Orang fasik lagi lah tak boleh lah. Maknanya orang fasik ni orang yang menzahirkan maksiat. Maknanya kita tak payah jemput lah. Kan. Yang kelima, jemputan tidak melibatkan majlis yang membabitkan perkara mungkar seperti hidangan arak dan alat-alat muzik yang melalaikan seperti seruling, gendang, tarian dan lain-lain. Jika kesemua perkara yang disebutkan di atas ada, tidak wajib memenuhi jemputan dan undangan tersebut. Malah tidak sunat menghadirinya, kecuali jika diyakini orang-orang yang menghadirinya mampu menghapuskan kemungkaran tersebut. Ketika itu boleh menghadiri jemputan dan menghapuskan kemungkaran yang berlaku itu. Ini jika yang dijemput mengetahui tentang kemungkaran yang berlaku dalam majlis walimah tersebut. Jika tidak diketahui dan dia telah menghadiri majlis tersebut, hendaklah mencegah kemungkaran yang berlaku dalam majlis itu, dan jika yang terlibat tidak berhenti, hendaklah keluar dia daripada majlis itu. Jika duduk juga dalam majlis umpama itu, dia dikira duduk di tempat yang haram. Maknanya kalau dia tak mampu nak ubah, dia belah, pergilah. Maknanya tinggalkan majlis tersebut. Bukannya dia pergi situ, dia pergi berdebat pula dengan tuan rumah, dia kata muzik haram, dia berdebat pula dengan tuan rumah tu, orang pun terganggu. Jangan, tinggalkan saja. Sebab kebanyakannya bab muzik ni orang tak faham lagi. Ataupun muzik-muzik, ataupun kita kata alat-alat muzik yang, ataupun kita kata lagu-lagu yang melaraukan dan sebagainya. Sebab muzik ni memanglah kita kata memang yang sepakat imam 4 mazhab memang haram lah. Tapi bila kita tengok perbahasan ulama yang datang kemudian ni, memanglah susah sikit kita nak explain tu. Memang susah kita nak explain bagi orang faham tu. Jadi kalau ada perkara yang kemungkaran itu, sebaiknya kita elakkan daripada membuat fitnah pula. Dengan keberadaan kita tu, maknanya kita bagi masalah pula kat tuan rumah. Dia pula pening, aku ni buat dosa ke apa ke ni, tak sesuai. Maknanya saudara, maknanya saudara yang kerabat kita yang terdekat buat majlis-majlis yang ada muzik dan sebagainya, maka orang yang kalau kita ini ada kekerabatan, maknanya kita satu rahim, maknanya maka wajib untuk kita menyambungkan silaturahim. Itu wajib. Silaturahim wajib. Dalam masa yang sama kita mengingkari. Maknanya paling kurang kata Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhaful iman. Maknanya kalau kita nampak kita mampu untuk ubah dengan tangan, kita ubah dengan tangan. Tak mampu dengan lisan, tak mampu lagi dengan hati, dan itu selemah-lemah iman. So maknanya ada keberadaan kita dalam tu, kita tak reda pun. Tapi tujuan kita adalah untuk menyambung silaturahim. Tak apa. Itu tak dikira sebagai kita kata apa? Kita bersubahat ke tak? Kita pergi tu memang aku kata susah ni kalau aku nak explain kan. Kita pergi kan.
Contoh kita ni tak ada pengaruhnya tu. Tak ada kedudukan. Kalau kita cakap tu orang kata apalah kau ni nak jadi ustaz pula kan itu kan. Apalah kau ni tiba-tiba nak jadi tunjuk alim. Orang tak pandang kita. Maknanya ketika itu keberadaan kita, kalau kita mengingkari kemungkaran, tidak memberi kesan. Tidak memberi kesan maknanya tak dapat mempengaruhi orang. Kecuali kalau yang dijemput tu contohnya ustaz. Yang jemput tu mereka semua hormat dengan ustaz ni. Jadi ustaz tu datang, ustaz kata benda ni tak boleh. Orang pun ustaz cakap contoh. Kan? Ataupun ni orang ni cakap tak boleh macam ni, tak boleh macam ni kan. Kadang-kadang tu majlis-majlis ni kita kata kalau setakat pasang nasyid dan apa semua tu okey lagi kan. Ini sampai lagu, sampai jemput penari gelek lah apa benda ngarut-ngarut kan. Buka aurat dan sebagainya, hal tu kita kata memang wajib ditinggalkan. Maknanya kalau benda kemungkaran tu jelas, tinggalkan. Maknanya itu kita kena tegas lah kat situ. Salah pasang, dia ingat mungkar pasang ayat Quran. Ayat Quran. Dia kata macam tak mungkar. Pasang ayat Quran. Apa hukum pasang ayat Quran time walimah? Maknanya dia, kita kata Al-Quran ini bukan untuk dipasang dalam majlis-majlis macam tu. Maknanya dia, kita kata tak boleh lah. Tak boleh. Sebab kita kena faham, kita kena perbetulkan dalam masyarakat ni. Kita kena bagi tahu dekat masyarakat betapa kalau kita buat majlis walimah atau kenduri tanpa ada gangguan muzik ataupun apa-apa nyanyian ke apa ke, sebenarnya dia lebih apa? Dia lebih tenteram dan lebih memungkinkan berlakunya komunikasi antara sahabat handai, antara teman rapat, antara hadirin-hadirat yang datang. Kan? Anda teringat lagi waktu anda menikah dulu, anda menikah dulu, yang sponsor tu adik-beradik anda jugalah. Sponsor. Tapi dia orang nak panggil DJ waktu tu. Tapi dia kata nak sponsor lah, nak panggil DJ dah, nak pasang nasyid. Anda kata tak ada. Anda kata tak payah. Anda kata terima kasih, tak, yang tu tak perlu. So waktu tu kita dah lawan kebiasaan. Waktu orang pelik lah. Orang datang, tak ada bunyi apa. Majlis Hana tu orang datang tak ada bunyi apa. Kan? Waktu tu kita mengaji Madinah lagi, kita tak mengajar mana-mana pun, orang tak kenal kita pun. Kan? Tapi orang kata, tapi last kali tu, feedback yang anda dapat, orang puji. Orang kata, baguslah kenduri. Tak ada bunyi muzik apa semua, boleh sembang. Dia kata, kita boleh pakat-pakat sembang sama kita. Maknanya kita ni nak perbetulkan, nak biasakan benda yang dah biasa ni memang agak mencabarlah. Sebab itu kita sendirilah, kalau kita sebagai ketua keluarga ataupun kita orang yang nak menikah tu, kita kena maknanya berani untuk buat perubahan. Tak ada. Dan alhamdulillah lah, maknanya kita kata ya, bila tak ada muzik, bila tak ada alat-alat muzik, tidak ada nyanyian-nyanyian ini, kita kata memang mententeramkan. Dan kita kata memang kita kata memudahkan orang. Kadang-kadang pasang muzik tu kuat, tak dengar. Orang nak cakap, orang datang jauh-jauh, maknanya nak jumpa family dan sebagainya, kadang-kadang mengganggu. Dan kita kena bagi tahu juga dekat masyarakat, muzik ini adalah suara-suara syaitan, seruling syaitan. Kalau kita faham konsep, maknanya bila muzik-muzik dipasangkan, maknanya ketika itulah juga syaitan dia, muzik ini senang cerita, dia mengundang kehadiran apa? Syaitan. Mengundang kehadiran syaitan. Jadi maksudnya kadang-kadang kita tak nampak, maknanya ya, keadaan walimah kita, keadaan majlis pernikahan itu memang berkait rapat dengan keberkatan. Sebab dia permulaan pernikahan kita atau anak kita dan sebagainya, itu yang akan memberi kesan kepada keberkatan. Kadang-kadang ada orang kan, dia kata, kenapa saya menikah ni saya tak happy. Kadang-kadang kita kena muhasabah. Muhasabah ni bukan setakat lepas menikah saja, kita kena muhasabah balik. Mungkin waktu walimah itu ada berlaku kezaliman, ada berlaku maksiat. Betul tak? Kita kena muhasabah. Maknanya kadang-kadang benda yang kecil, kita kata, alah, pasal muzik je takkan ada kait dengan kebahagiaan apa semua. Tak. Kadang-kadang dia ada, bukan kadang-kadang, memang dia memberikan kesan, pengaruh. Dan muzik ini dia adalah, kita kata perkara yang syaitan gunakan untuk membangkitkan niat-niat yang jahat, tujuan-tujuan yang tidak baik, kepada syahwat, kepada perkara yang kefasikan, kepada maksiat, kepada pelanggaran dan sebagainya. Sebab itu kita kata
Tak digalakkan. Yang diharuskan oleh para ulama pun bukan menggunakan alat-alat muzik yang makruf tu lah, maknanya gendang, setakat kompang apa semua diharuskan sekadarnya. Kan? Kalau panggil apa? Orang panggil apa? Panggil marhaban. Boleh? Harus saja. Harus pada zanji gambaran harus saja. Tapi dengan syarat tidak adalah dalam kandungan marhaban atau zanji itu perkara-perkara yang mengajak kepada syirik ataupun perkara-perkara yang bid'ah dan sebagainya. Boleh saja jemput apa orang panggil qasidah ke apa kan? Harus. Kan? Tak ada masalah. Itu diizinkan, dibenarkan. Ataupun kompang ke boleh. Tapi bukan kita kata alat-alat muzik yang kita kata yang macam-macam sekarang, yang pelik-pelik sekarang ni, yang pelik-pelik sangat tu kita kata tak boleh lah. Wallahu musta'an. Sekarang ni bukan kata walimah saja, orang buat buka puasa pun jemput benda-benda maksiat. Wallahu musta'an. Zaman sekarang ni, wallahu musta'an, kita kata kita kena hati ini lah, kita kena beringat. Baik. Okey, dikatakan sini jika kesemua perkara yang disebut di atas tidak wajib memenuhi jemputan yang disebut, malah tidak sunat menghadirinya, kecuali kalau mampu untuk ubah. Okey. Wa idza ra'aita alladhi, kemudian Syekh bawakan surah ayat dalam surah Al-An'am ayat 68 itu adalah dalil yang menunjukkan kita kena berpaling daripada golongan yang mencaci maki ataupun mengejek-ngejek ayat kami. Antaranya maksiat lah. Maksiat termasuk dalam perkara yang dikira sebagai al-khawd dan juga istihza' bid-din ataupun al-khawd fi kita yakhuduna fi ayatina. Baik. Yang keenam, jemputan dibuat pada hari pertama. Jemputan untuk hari kedua dan seterusnya tidak wajib dihadiri. Bahkan makruh menghadiri majlis pada hari yang ketiga. Maknanya kalau ada jemputan tu tiga hari, maknanya yang wajib hanya hari pertama, ada hari kedua. Kalau macam mana kalau dibuat dua kan selalu buat dua. Maknanya yang wajib yang pertama je. Yang kedua tu dibelah, contohnya dibelah isteri tu tak wajib dah. Kalau kita pergi pun tak jadi masalah. Kalau nak pergi tak pergi. Tapi yang pertama yang wajib. Ada tak orang buat sampai 5 minggu ada? Ada? Biasanya 2 kan? Tapi sekarang ni kita kata buat sekali pun dah cukup lah sebenarnya. Buat sekali je. Tak perlu membazir kan? Tapi kalau nak buat juga 2 tu maknanya 2 je lah. Sekarang buat yang ada anak lah. Ada anak pula. Dia ada anak, dia buat kali lagi. Buat sekali lagi. Akikah ke apa bukan? Kahwin sekali lagi. Terima kasih. Oh. Itu buat makan biasa lah. Buat makan biasa, tak payah kita kata buat walimah lah. Tak jadi walimah pun. Jemputan dibuat oleh orang Islam. Jika jemputan dibuat oleh orang bukan Islam, menghadirinya tidak wajib. Macam sahabat kita tu orang Kristian ke apa ke, tidak wajib. Tapi kalau pergi juga boleh tak? Harus. Tapi dengan syarat tidak adalah perkara-perkara yang mungkar tadi lah. Kita pergi, kawan kita tu non-Muslim kan, bukan Islam, maknanya pergi. Maknanya kalau dia jamu tu benda yang halal, kalau okey lah. Islam tak ada masalah, harus dia pergi. So dia orang pun faham kan, sebab kita dah duduk, orang Islam, orang yang bukan Islam kat negara kita ni pun dah adaptasi, dah boleh asimilasi. Orang harus pergi, harus untuk makan dan pergi. Kalau macam tu harus. Baik. Tapi dia tak wajib dia tak wajib, ini harus saja. Kita kena faham. Kerana dengan menerima jemputannya berarti menunjukkan kasihnya kepadanya. Ini satu. Sedangkan Allah SWT melarang orang Islam menunjukkan sayang kepada orang-orang bukan Islam. Maknanya kalau jemputan itu ada melibatkan perkara-perkara yang haram lah. Itu. Tapi itulah, dia tetap tak wajib sebenarnya. Sebab dia bukan orang Islam asalnya kan. Tapi contoh macam kita kata maknanya orang yang pergi tu ada, contohnya ada maslahah. Maknanya dia bukan pergi sekadar dia makan, bahkan ada matlamat atau tujuan untuk dakwah dan semisalnya, maka lagilah itu perkara yang kita kata diharuskan. Maknanya dia tetap masuk dalam kategori haruslah. Dia tak sampai wajib sebab dia tetap kita kata bukan kita kata saudara kita dari sudut Islam. Baik, kemudian saya bawakan surah Al-Mumtahanah ayat 60 ayat 1 ayat yang ayat 60 ayat surah Al-Mumtahanah ni surah yang ke-60 ayat 1 kan. Betul tak? Pertama. Surah Al-Mujadalah. Baik. Ini saya kata sini setengah ulama
juga mengaitkan ayat di atas dengan usaha menunjukkan kasih sayang kepada orang-orang fasik dalam kalangan orang Islam. Kerana itu haram duduk dalam orang-orang fasik kerana mengandungi unsur-unsur mengasihi orang-orang fasik itu. Itu kalau majlis itu penuh dengan fasikan dia, memang tak wajib kita pergi. Baik. Dalam sejarah Islam, Sufyan Ats-Tsauri pernah melakukan tawaf di Baitullah. Tiba-tiba Harun al-Rasyid datang kerana hendak melakukan tawaf. Sufyan telah mengutus dengan tawaf dan beredar di majlis itu sambil baca ayat 22 dari surah Al-Mujadalah di atas. Maknanya ada kalau betul orang tu buat zalim dan sebagainya, maka boleh kita tinggalkan. Baik. Ni boleh baca kot yang walimah ni tidak bertabarruj. 154 tu persandingan, tidak melakukan persandingan di atas pelamin dengan diiringi upacara tepung tawar, mendedahkan aurat dan sebagainya. Itu sebenarnya musyabahah ataupun tasyabuh dengan apa? Orang Hindu. Dia bukan adat Islam. Bukan adat Islam. Baik, tidak bertabarruj iaitu melampau. Tapi kalau kita nak buat tempat bersanding itu boleh tak? Sekadar suka-suka, tak ada tepung tawar apa semua, sekadar nak ambil gambar, harus. Sekadar itu saja. Bukan dengan majlis yang kita kata tepung tawar. Boleh sekadar untuk apa? Untuk berhimpun. Dan kemudian satu lagi kena tambih juga, tidak dipaparkan ataupun kalau melibatkan pengantin perempuan dan sebagainya, pastikan menutup aurat dengan sempurna, tidak menzahirkan perhiasan, tidak bertabarruj, yang mana boleh membuka fitnah-fitnah yang kita kata yang susah untuk ditutup kalau kita tak tutup awal-awal. Baik. Macam sekarang ni orang upah apa? Fotografer lah apa semua kan. Kemudian itu pun kena consider juga, kena tambih juga pada orang yang buat khidmat fotografer perkahwinan ni. Maknanya kadang-kadang tu dia ambil gambar tabarruj satu, kemudian pasangan tu bermesra-mesra pula. Itu pun semua tu kena, orang yang nak mencari sumber yang halal, dia kena fikir tu. Sumber rezeki dia tu daripada perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang kita kata boleh membawa pada perkara-perkara yang fitnah. Boleh membawa kepada fitnah lah. Contoh, itu banyak tu. Tapi orang, dia tak kira lah. Yang penting, bayarlah fotografer, yang penting ni. Itu sebenarnya lari juga daripada tujuan apa? Tujuan asal perkahwinan. Bukan untuk kita nak tunjuk kemesraan dan sebagainya, itu kita simpan lah. Kita simpan. Baik. Kita takut, kita baru menikah kan, kita tak tahu kita ni nak bahagia ke, nak apa ke, kan? Sebab kita kena faham, satu lagi benda yang kita kena tekankan dalam masyarakat kita, orang Islam ini, pernikahan adalah ibadat. Bila kita sebut ibadat ni, kita kena sertakan 3 komponen utama dalam ibadat, 3 elemen utama dalam setiap ibadat kita. Al-khawf, wal-mahabbah, wal-raja. Apa maksud dia? Kalau kita menikah tu, kita niat ibadat, kita kena sertakan 3 perkara tu, termasuk dalam majlis walimah. Maknanya praktikalnya, apa maksud al-khawf wal mahabbah wal raja? Al-khawf maksudnya rasa takut, al-mahabbah rasa cinta, al-raja maksudnya pengharapan. Okey, ulama kata setiap ibadat kita mesti kena ada benda ni. Ibadat yang khusus atau ibadat umum. Contoh ulama bahaskan solat, mesti kena ada khauf, raja wal mahabbah. Apa lagi? Puasa, mesti ada al khauf wal raja wal mahabbah. Ketika kita solat, kita tak boleh kita rasa macam confirm Allah Taala terima solat aku. Mesti kena ada takut Allah tak terima, mesti ada mengharap Allah terimalah solat aku. Ar-raja al-mahabbah, cinta. Maknanya aku buat ni kerana aku cintakan Allah. Sama juga dalam walimah. Walimah tu kita faham tak konsep nikah sekarang ni kita ibadat. Sebab tu kena hadirkan dalam majlis walimah pun, dalam majlis walimah tu kita ingatkan pasangan kita, ingatkan keluarga kita, ini majlis walimah ni kita bukan sekadar gembira-gembira saja. Ya, gembira ada gembira, tetapi pada pasangan tu sendiri dia kena ada al-khauf wal raja wal mahabbah. Maknanya bila dia ada sikap ataupun ada 3 komponen penting dalam ibadah ni, dia akan menghalang daripada perbuatan melampaui batas. Antaranya apa? Terlampau gembira. La tafrah. Terlampau gembira. Terlampau gembira ni menyebabkan apa? Antara sebahagian ulama tazkiyatun nafs menyebutkan syiddatul farah antara madakhil asyayatin. Antara pintu-pintu yang masuk syaitan masuk untuk melalaikan kita. Sebab dia kita faham orang yang menikah ni dia gembira, betul tak? Siapa tak gembira menikah? Tapi kita kena ingat batasan. So menikah ni kita menikah ya kita gembira, tapi kita kena ingat batasan. Maknanya
sertakan 3 elemen penting dalam ibadat. Sebab menikah ni ibadat tak? Ibadat. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuklah nikah aku ni. So maknanya kita bila kita menikah, termasuklah ketika kita buat walimah tu, kita bukan rasa kita buat kadar macam ikut adat saja. Sebab itu kalau orang yang ada 3 elemen penting ni dalam ibadat dia, dalam setiap peramalan dia, hidup dia, insya-Allah dia tidak akan terjerumus dalam perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya terlampau gembira tadi. Sampai dia terlupa kan. Pasal apa punca orang yang bila menikah ni dia melampaui batas. Contohnya macam tadi dia bertabarruj, kemudian dia menayangkan kemesraan dia di hadapan orang ramai, di khalayak orang ramai, dia rasa tak malu sebab dia terlampau gembira, betul tak? Dia rasa macam ini hari raja sehari, aku raja sehari ni aku boleh buat apa-apa saja. Sebenarnya kita kena betulkan konsep ni. Kita kena ingat kita menikah ke apa, kita ada batasan. So maknanya jaga batasan tu. So kena bagi tahu dah dekat bapak kita ke mak kita, bagi tahu, saya nak menikah nanti, saya tak mau ikut kebiasaan orang macam ni, buat macam ni, buat macam ni, saya nak buat macam ni, tolong faham. Contoh, kita bagi penerangan mak ayah kita. Mak ayah itu juga memberi peranan penting. Kena ngaji, kena tahu batasan. Maknanya antaranya, macam tadilah, maknanya perkara-perkara yang berlebihan ataupun yang membawa kepada fitnah, tabarruj dan sebagainya itu dielakkan. Dijauhkan dalam majlis walimah kita. Sebab kita kena faham, majlis walimah ni, orang datang, orang bawa apa? Orang bawa hadiah satu, orang bawa doa. Betul tak? Majlis walimah ni, kita kena faham konsep dia. Kita mai jemput orang mai makan makanan kita nak orang doakan kebaikan. Dia panggil ibadat ni, panggil doa masalah. Doa masalah, setiap benda yang kita buat ibadat tu, ibadat yang kita buat, kita harapkan Allah Ta'ala redha, kita harapkan Allah Ta'ala berkati, kita harapkan Allah Subhanahu Ta'ala berikan, Allah terima amalan kita. Maknanya kalau kita buat benda-benda yang tak elok, dalam tu ada maksiat, ada apa, ada perkara-perkara yang bercanggah dan sebagainya, adakah kita nak mengharapkan keberkatan kalau ada dalam tu maksiat dan sebagainya? Tidaklah. Sudah tentu yang hadir tu adalah apa? Kita kata membawa kepada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kesan maksiat ni, kata para ulama, bukan setakat manusia saja yang akan terkesan daripada maksiat. Bahkan haiwan, tumbuhan. Kalau kita bahas, kalau kita tengok, ulama bahaskan tentang kesan maksiat ni. Sebab itu, kena perbetulkan juga. Setengah orang kata, alah tak apa, kita buat nanti kita taubat lah. Kita pergi umrah pula lepas ni. Pergi umrah ramai-ramai berkeluarga kan. Dia ingat cuci dosa mudah macam tu. Tak. Kesan maksiat ni dia akan memberi kesan kepada hati. Dia akan memberi kesan juga kepada orang lain. Sebab maknanya boleh jadi kesan daripada pelanggaran kita dalam walimah itu akan memberi kesan dalam keberkatan hidup rumah tangga kita. Betul tak? Kita tak sedar kan, kenapa ni kahwin ni, baru saja kahwin sebulan, 2 bulan dah rasa cemuih. Dah rasa tak suka dengan pasangan. Dah rasa macam sempit dada, contoh. Dia tak muhasabah. Tapi orang kita ni dia asyik nak tuduh orang. Orang ni buat ni, orang tu hantar santau, orang ni hantar ini, orang ni sihir, orang tu sihir. Tapi dia lupa muhasabah. Apa yang kekurangan yang dia telah lakukan. Ada 10 minit lagi, kita pun tak solat zuhur lagi. Lewat sikit ni, 10 minit lagi insya-Allah. Maknanya itulah contoh-contoh tadi. Tidak melakukan perkara khurafat ni penting. Tidak membazir. Hiburan, menjauhi hiburan yang melalaikan. Hiburan dalam Islam diizinkan bertujuan untuk memberi panduan motivasi diri, menenangkan diri dan juga menghiburkan hati. Hiburan tak salah. Maknanya kalau kita kita kata dalam tu ada nyanyian yang tidak disertai dengan alat-alat muzik yang melampau, dan kita kata kandungan nyanyian itu adalah perkara-perkara yang mengajak kepada kebaikan, nasyid ke apa yang memuji kebesaran Allah, harus sahaja. Bukan maknanya kita kata tak boleh langsung. Sebab tu dikata sini, hiburan yang berbentuk karaoke, campuran lelaki dan perempuan adalah dilarang. Begitu juga hiburan yang melampaui sehingga mengganggu jiran dan melalaikan. Tidak mengabaikan perkara-perkara fardu, solat dan sebagainya. Tidak melakukan perkara khurafat, seperti memilih tarikh tertentu, tiarah, menahan hujan, melakukan upacara tepung tawar, menabur beras kunyit.
atau merenjis air mawar yang kononnya sebagai simbolik kepada kehidupan dan murah rezeki, menepung tawar menyerupai amalan perkahwinan dalam agama Hindu. Ini semua adalah unsur-unsur khurafat dan pembaziran. Baik. Kemudian poligami ni tak sempat. Tak sempat panjang ni ya. Poligami ni mungkin asatizah kita tadi dah sentuh sedikit. Itu dah cukup kot. Yang lain ni kita boleh baca lah. Boleh baca. Sama jugalah kalau nak poligami pun kita kena ingat tujuan apa kita menikah. Apa tujuan menikah? Macam tadi menikah kat walimah, semua tu ada kaitan. Maknanya kita kena faham semua tu ada kaitan, bukan sekadar adat. Maknanya dia akan membentuk. Maknanya kalau kita awal lagi kita memang tujuan kita nak menikah tu kerana nak taat kepada Allah, nak perintah, nak apa orang panggil, nak menjaga kehormatan diri, nak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bantu. Allah akan tolong. Sama juga kalau ada orang yang rancang nak poligami dengan niat tujuan yang baik, Allah Taala akan bantu. Tapi kalau tujuan dan niat dia pun dah salah, tujuan dan niat dia hanya semata-mata untuk bersuka-suka, hanya semata-mata untuk test market. Ada juga orang test. Dia test. Dia kata nak test. Ini kita kata takkan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu balik pada niat dan tujuan, balik juga kepada kita kata sunnah-sunnah Nabi SAW yang perlu dijaga dalam poligami dan sebagainya ni. Yang ni kita tak sempat lah. Ni boleh baca lah. Kat ni menarik buku ni pasal Syekh Dr. Basri ni dibagi tahu sekali dengan cara-cara nak poligami. Ada ni kan. Tapi kita tak sempat lah. Alhamdulillah tak sempat. Nanti balik lagi Ada sesi kedua. Sesi kedua. Sebab tak cukup masa semua. Okey. Kalau tu lepas solat dulu lah. Tapi kalau buat poligami ni sesi ketiga pun tak apa. Maknanya kena berhenti dulu lah. Kita berhenti dulu. Ada sesi kedua. Kita plan lagi Ustaz buat. Okey, kita sambung nanti insya-Allah. Maknanya bukan hari ni lah. Alhamdulillah bukan hari ni. Baik, jadi tak apa, boleh baca dulu. Yang ni memang buku ni memang menarik lah sebab disertakan sekali dengan fatwa-fatwa daripada pihak berkuasa, JAKIM, fatwa-fatwa negeri dan sebagainya, dan juga macam dari sudut undang-undang pun ada dan sebagainya. Itu membantulah, membantu. Baik, barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.